Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Suhil Muhammad Nur dalam Berita Tengah Malam. Baik, perkembangan keputusan PRU DUN ke-15. Gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN bakal membentuk Kerajaan Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor selepas menang di ketiga-tiga negeri berkenaan. PH menang 29 daripada 56 kerusi DUN Selangor sekaligus memperoleh majoriti lebih 50% daripada keseluruhan kerusi dipertandingkan. Di Negeri Sembilan, gabungan PH dan BN menang 31 daripada 36 kerusi. Ini termasuk kerusi DUN Sikamat yang dimenangi pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias pula menang di DUN Pertang. Manakala Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi DUN Rantau. Perikatan Nasional pula menang 5 kerusi termasuk Labu, Paroi, Bagan Pinang, Kemas dan Serting. Calon Pakatan Harapan Datuk Seri Aminuddin Harun sekali lagi diberi mandat menerajui kepimpinan di kawasan DUN N13 Sikamat. Baik, PAS berjaya dalam tekad mereka untuk berkhidmat demi rakyat sambil menzahirkan rasa syukur masing-masing akan menggotakan agenda yang dibawa. PAS berjaya memperoleh majoriti lebih 50% di Terengganu dan Kelantan. Seterusnya berjaya membentuk kerajaan di kedua-dua negeri berkenaan dalam pilihan raya DUN ke-15. Di Terengganu, 32 kerusi DUN dimenangi Perikatan Nasional PN. Turut dimenangi PN ialah kerusi Parlimen Kuala Terengganu P036 yang diadakan semula selepas Mahkamah Pilihan Raya Negeri membatalkan kemenangan calonnya Datuk Ahmad Amzad Hashim. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh, PAS juga berjaya menawan 17 daripada 32 kerusi yang diperuntukkan di Kelantan. Manakala di Kedah, PN memenangi 25 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN sekaligus dapat membentuk kerajaan negeri. PN memperoleh kemenangan dengan majoriti 2/3. Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM mengadakan sekatan jalan raya di seluruh negara bermula pukul 12.30 malam ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein memaklumkan langkah itu bagi memastikan ketenteraman dan keselamatan awam terjaga. Pihak kita telah pun bersiap siaga dan pada jam 12 malam nanti memang kita akan mengadakan roadblock di seluruh Malaysia sebenarnya. Di seluruh Malaysia itu adalah dipanggil operasi yang memang kita buat tiap-tiap bulan. Kawal Musa dia panggil bagi mencegah jenayah dan juga menentukan bahawa keselamatan dan ketenteraman awam ini kita jamin akan tercapailah dengan operasi ini. Beliau juga menasihati orang ramai agar tidak melakukan sebarang provokasi, perarakan atau meraihkan kemenangan selepas pengumuman. Sementara itu, PDRM memaklumkan sebanyak 42 laporan polis telah diterima berhubung dakwaan kad pengenalan digunakan individu lain untuk mengundi. Tan Sri Razaluddin Hussein menyatakan kesemua laporan berkenaan diterima setakat pukul 6 petang tadi di 6 negeri yang terlibat pilihan raya DUN ke-15. Kita menjangkakan report atas Seksyen 7 ini, akta salah guna kad pengenalan raya ini akan meningkat. Mungkin lepas pada pukul 6 tu ada report lagi. Kita percaya begitulah. Beliau memaklumkan dalam sidang media khas PRU DUN ke-15 di Bukit Aman. Selain itu, polis turut menerima 6 lagi laporan antaranya melibatkan kes peti undi tidak diikat yang berlaku di Pulau Pinang. Individu yang tidak berpuas hati jari kanannya dicelup dakwat, mencetak kertas undi palsu dan memakai baju berlambang parti politik dalam pusat mengundi. Baik, 1,770 laporan polis diterima sepanjang tempoh kempen PRU DUN ke-15. Bagaimanapun, tiada sebarang laporan membabitkan isu bangsa, agama dan raja 3R dilapor.
Timbalan Ketua Polis Negara turut sahkan 131 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh pilihan raya. Ia membabitkan pelbagai kesalahan, kebanyakannya khianat. Sepanjang tempoh selepas penamaan calon ini tidak ada satu pun laporan berhubung dengan isu 3R. Yang ada adalah kes-kes berkaitan dengan khianat. Ini yang banyak berkaitan dengan merosakkan poster di kedua-dua belah pihak. Fitnah dan juga dia orang buat flash mob tanpa permit polis. Dalam pada itu, beliau mengesahkan berlaku insiden provokasi di sebuah IPD di Pantai Timur seperti dalam video yang tular di media sosial semalam. Video itu memaparkan seorang lelaki ditarik dari motosikalnya dan dikasari beberapa individu di hadapan pintu masuk IPD berkenaan. Insiden yang berlaku di satu IPD di kontingen di Pantai Timur, kita sedang menjalankan siasatan. Pernyataan resmi akan dikeluarkan kemudian sebab adalah video tu hanya yang kita tengok yang part itu saja. Mungkin ada part yang sebelum itu, mungkin ada provokasi sebagainya lah. Itu saya tak nak komen sebab siasatan masih dijalankan. Tapi yang saya dapat sahkan memang itu ada insiden yang berlaku di satu IPD di sebuah negeri di Pantai Timur. Video tular memaparkan sebuah bas yang didakwa membawa pengundi hantu di Kuala Muda tidak benar. Ketua Polis Kedah Datuk Fizul Salim menegaskan bas berkenaan merupakan bas disewa pihaknya untuk membawa anggota polis yang bertugas di daerah berkenaan. Ianya telah menjadi satu kegusaran orang tengok ada penghuni hantu di negeri Kedah. Inilah tujuan saya panggil pada petang ini untuk memastikan isu tersebut adalah spekulasi. Sebanyak 34 bas disewa dari Kuala Lumpur dan Kedah untuk membawa anggota polis yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran sepanjang pilihan raya. Tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang memuat naik atau berkongsi kandungan berbau kebencian dan penghinahan membabitkan institusi diraja di media sosial maupun aplikasi pemesejan. MCMC menegaskan pemantauan menyeluruh akan terus dibuat bagi membendung maklumat tidak sahih di platform berkenaan. Fokus juga tertumpu kepada usaha mengesan kenyataan bersifat jelik melibatkan institusi diraja. Tindakan penguatkuasaan bersama PDRM akan diambil terhadap pihak terlibat. Langkah itu demi melindungi ketenteraman dan kepentingan masyarakat. Regimen Gerak Khas Angkatan Tentera Malaysia ATM harus dilengkapi peralatan teknologi tinggi. Sultan Johor bertitah ini bagi memastikan regimen itu dapat terus berkhidmat dan menjayakan setiap misi. Untuk itu, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mahu perkara mengenainya diberi keutamaan pucuk pimpinan ATM. Fokus harus tertumpu kepada pemilikan dan peningkatan perolehan pada masa hadapan. Titah ucapan Sultan Johor sempena sambutan ulang tahun ke-58, Regimen Gerak Khas itu dilafazkan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang berangkat mewakili Sultan Johor. Baik, 3 nelayan warga Thailand bersama seorang tekong tempatan ditahan selepas bot yang dinaiki mereka diperiksa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ia hasil rondaan rutin pasukan operasi di perairan Kerian dan Larut Matang kira-kira 1.30 petang pada Jumaat. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najhan Azman Hamid berkata, pemeriksaan lanjut mendapati bot itu memiliki lesen yang sah namun tidak memiliki kebenaran menggunakan kru warga asing oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Jelasnya, 3 nelayan warga Thailand termasuk tekong masing-masing berumur 55 hingga 59 tahun memiliki dokumen pengenalan diri berada di atas bot. Kesemua nelayan, bot dan peralatan menangkap ikan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Sekurungan B Akta Perikanan 1985. Kompaun dan denda berjumlah 6.9 juta ringgit direkodkan KPDN sepanjang Januari hingga 31 Julai tahun ini. Jumlah tangkapan pula 415 orang.
Timbalan Menteri Datuk Armiza Muhammad Ali memaklumkan 512,204 premis perniagaan telah diperiksa KPDN sepanjang tempoh berkenaan. 7,711 kes dibuka melibatkan rampasan berjumlah lebih 54 juta ringgit. Formula pemberian hasil persekutuan kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak akan dimuktamad dalam masa setahun. Perkara itu dipersetujui Jawatan Kuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Anggota Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, Datuk Ewan Benedict berkata beberapa pelaksanaan MA63 telah diperakui Kabinet. Perbincangan susulan akan diadakan bagi memuktamad perkara lain yang berkaitan. Ini termasuk pindaan RUU LHDN membolehkan wakil kerajaan kedua-dua negeri dilantik sebagai ahli lembaga LHDN. Seterusnya memiliki akses kepada jenis-jenis hasil persekutuan dan jumlah pungutan hasil Sabah. Pindaan itu akan dibentang semula di Parlimen pada sesi akan datang. Program Citra Minda Intergenerasi dilaksana bagi memberi kesedaran kepada golongan muda dan warga emas mengenai keperluan menjalankan aktiviti secara bersama dan bermasyarakat. Program melibatkan hampir 50 warga emas daripada Pusat Aktiviti Warga Emas Labuan dan 70 kanak-kanak daripada Kompleks Darul Kifayah Labuan. Menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Malaysia Labuan, Ansyari Martasyad, program itu selaras dengan strategi kelima dasar warga emas negara iaitu pelibatan dan kesepaduan antara generasi. Warga emas ini kebanyakan dia yang berpengalaman yang telah berumur 60 tahun ke atas dan di kalangan kanak-kanak pula berumur 18 tahun ke bawah. Dan kebanyakan aktiviti yang dilaksanakan bersifat kerjasama di kalangan warga emas dan juga kanak-kanak untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan juga memberikan mereka pengalaman dan ilmu yang ada di kalangan generasi warga emas ni mungkin boleh diberikan kepada kanak-kanak ni dari segi pengalaman mereka. Tambahnya, program seumpama itu akan terus dilaksana bagi menanam rasa hormat menghormati yang kian terhakis. Baik, sedikit perkembangan sukan. Atlet Muay Thai Muhammad Rifdin Masdur dan atlet berbasikal Nyo Chee Hui diumum sebagai olahragawan dan olahragawati Perak 2021-2022. Anugerah disampaikan Sultan Perak Sultan Nazim Muhyiddin Shah. Pemilihan Muhammad Rifdin berdasarkan pencapaian cemerlangnya termasuk memenangi pingat emas di Kejohanan Dunia IFMA dalam kategori 48 kg di Bangkok pada 2021 dan di Abu Dhabi pada 2022. Sementara itu, kejayaan membawa pulang pingat emas dan perak, acara scratch serta omnium dan pecut berpasukan di Kejohanan Asia ACC 2022 membolehkan Nyo Chee Hui dinobatkan gelaran olahragawati. Mereka menerima sepasang blazer, piala pusingan, piala iringan, sijil dan wang tunai RM7,000. Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan pemain tenis remaja Shi Ho Mi Leong Lee Zuan dipilih olahragawan dan olahragawati harapan negeri. Mereka masing-masing menerima piala dan insentif bernilai RM3,000. Baik saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Suhil Muhammad Nur, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita terus ke Grandstand analisis keputusan PRU DUN ke-15.